Didik TV KPM. Kita nak bersama dengan Cikgu Maizura Mohamad di mana hari ini Cikgu akan memberi fokus terhadap bagaimana cara menjawab bahagian A dan hari ini kita nak menyentuh tentang aspek kajian puisi. Silakan Cikgu. Okey. Baik, seperti yang telah hos beritahu ya, apa yang kita akan perkenalkan pada slot ini ialah aspek kajian puisi di mana terdapat 4 aspek yang akan dikaji dalam setiap puisi ya, genre puisi iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden ya. Puisi moden tu ialah sajaklah ya. Dan ada aspek yang pertama ialah pengarang, jenis, ciri dan juga fungsi. Okey, dan aspek kajian yang kedua ialah elemen iaitu maksud, bentuk, tema, persoalan, gaya bahasa, irama ataupun nada ya, bentuk ataupun ciri, nilai murni, pengajaran dan perbandingan puisi. Manakala dalam kritikan sastra pula ada 4 iaitu maksud, pandangan, sanjungan dan saranan. Ya, semua itu adalah berdasarkan kepada elemen-elemen sastra. Ya. Dan juga yang terakhir ialah aspek kajian pembangunan insan iaitu elemen sasiah. Dalam elemen sasiah itu ada 2 iaitu unsur keagamaan dan kepribadian unggul. Isu masyarakat iaitu isu masyarakat itu sendiri dan juga citra masyarakat. Dan seterusnya ialah isu kenegaraan iaitu unsur-unsur patriotisme dan ciri-ciri kepemimpinan. Okey, jadi ini semua adalah aspek-aspek yang perlu dikaji oleh calon yang mana akan ditaksikan dalam ujian bertulis kertas 1. Okey. Seterusnya kita pergi pada contoh soalan contoh puisi tradisional. Okey, cikgu sediakan kat sini satu soalan contoh. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga. Ini adalah petikan daripada puisi tradisional dalam antologi nilai insan. Ya. Arahan soalannya ialah berikan 2 unsur bunyi beserta contoh yang terdapat dalam puisi tradisional tersebut. Okey, jadi ada dekat situ ialah unsur bunyi. Kehendak soalan ialah unsur bunyi. Kata kuncinya ialah berikan beserta contoh. Maknanya kena ada pernyataan, kena ada contoh. Barulah lengkap soalannya. Okey. Jawapan contohnya ialah ya, ada 3. Kalau nak kira unsur bunyi itu memang ada 3 lah iaitu asonansi, aliterasi dan juga rima akhir. Tapi soalan meminta supaya kita keluarkan 2 unsur bunyi. Tapi kalau murid dia dah tahu 3, dia nak cerita juga 3, nak tulis juga 3. Cikgu saya nak tulis juga cikgu 3. Silakan, tak ada masalah, boleh je. Okay. Ya, jangan takut kena potong ke tak kan? Sebab kalau dia dah tahu tak ada masalah, tulis je. Jangan sekat kemahuan calon ya ataupun murid tu. Okey, yang pertama ialah unsur bunyi asonansi. Ya, contoh rasaku ini sangatlah dahaga. Okey, itu adalah pengulangan unsur vokal A sebab cikgu gariskan kat situ ialah huruf A. Okey, ada pengulangan huruf A yang banyak dalam baris tersebut. Dan semua ini mestilah digariskan. Ya, mesti digariskan. Kalau tak gariskan, salahlah. Okay. Tapi ada pilihan dia. Ya, kalaulah murid kata, cikgu, saya tak nak garis lah cikgu. Tak apa, tak nak garis, tak apa. Salin je, rasaku ini sangat dahaga. Dalam kurungan, tuliskan pengulangan huruf vokal dalam baris. Masih lagi betul. Boleh tepat. Diterima, cikgu? Boleh diterima. Ya. Kalau dia rasa, cikgu saya tak bawa pembaris, macam mana saya nak garis kan? Okey, tak apa. Tak payah garis. Ya. Okey, sama juga dengan aliterasi iaitu pengulangan huruf konsonan. Contohnya, pergilah berjalan menteri ketiga. Gariskan. Atau pilihan berikutnya ialah pergilah berjalan menteri ketiga dalam kurungan pengulangan huruf konsonan R dalam baris. Ya, sebab huruf R adalah konsonan kan. Dia gunakan banyak kali huruf R. Bila kita sebut pergilah berjalan menteri ketiga kan, banyak pengulangan huruf R. Bila kita cakap pun dia jadi macam keluar R gitu kan. Okey. Dan seterusnya rima akhir. Ini adalah yang ketiga pengulangan unsur bunyi. Sorry ya. Jawapan untuk unsur bunyi ya. Contohnya A. Ya, sebab bila kita tengok pada soalan ni ya, dahaga, juga, ketiga, telaga. Unsur bunyinya adalah sama iaitu A. Okey, jadi rima akhirnya adalah A. Okey, kalau tengok dekat sini, kat 3 jawapan
1 campur 1, 1 untuk pernyataan, 1 untuk contoh. Okey, 1, 2. Jadi kalau nak ikut semuanya betul, ada 6. Tapi pemeriksa tak boleh bagi 6, bagi 4 juga sebab markah maksimumnya ialah 4. Tapi tak ada masalah kalau calon nak tulis semua sekali. Andai katakan nombor 1 asonansi ni, dia tak garis. Alamak, lupa nak garis. Okey, jadi contoh salah, automatiklah fakta pun salah. Jadi markah kosong. Tapi tak apa, dia dah ada standby dah untuk jawapan yang ketiga iaitu rima akhir. Jadi masih lagi mendapat 4 markah maksimum. Okey, trik dia. Okey. Dan seterusnya, kita tengok contoh soalan puisi moden ataupun sajak. Ni saya ambil daripada sajak seorang tua di kaki tamadun, iaitu cangkul yang menumpul di tangan dan kemarau yang bersimpul di kepala. Tetap dia turun meredah bendang sebagai badang nusa yang tak pernah lekang. Soalannya, berdasarkan puisi di atas, jelaskan 2 nilai murni. So, perkataan jelaskan, walaupun dia tak katakan berserta contoh, kita dah tahu jelaskan 2 nilai murni. Kata kunci jelaskan tu mesti ada contoh. Ya? Jadi, soalan hanya akan diuji 1 elemen saja. Dia tak akan jadi 2 elemen. Dia tak akan jadi pecahan, okey, jelaskan 2 nilai murni dan pengajaran. Tak ada. Dia hanya akan uji 1 sahaja. Baik. Okey. Dan seterusnya, kita tengok jawapan contoh. Yang pertama, nilai murninya ialah nilai kegigihan. Bila kita nak sebut cerita pasal nilai, ya, nilai murni, kita kena mulakan perkataan nilai. Barulah dia jadi nilai murni. Nilai kegigihan. Contohnya ialah cangkul yang menumpul di tangan dan kemarau yang bersimpul di kepala, tetap dia turun meredah bendang. Jadi dekat situ, dalam perenggan ini ataupun dalam 3 baris ini, dia menunjukkan nilai kegigihan. Ya? Dan jawapan yang kedua ialah nilai ketabahan. Contohnya, tetap dia turun meredah bendang sebagai badang nusa yang tak pernah lekang. Jadi dekat situ kita nampak nilai ketabahannya, bagaimana dia tu menjadi badang nusa. Tabahnya penulis sajak ini, mana dia kuat, dia rasa hebat, dia rasa tabah, sabar dengan apa saja dugaan. Dia tak pernah tak pernah putus asa untuk menjadi seorang yang berjaya lah. Ya. Okey. Kita tengok pada contoh yang kedua, yang seterusnya, iaitu puisi tradisional di mana dia ada 2 bahan rangsangan kat sini, iaitu syair 100 siti dan juga resam hidup manusia, pantun Dukrat. Sini syair, sini ialah pantun. Berbeza kan? Yeah. Okey, jadi tersebut pula suatu perkataan Raja Malabari empunya kerajaan sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak tiada terkian. Okey, ini saya baca je syair. Sebenarnya ada banyak syair irama-irama dia kan. Yeah. Okey, mungkin ada nak bagikan, nak baca syair kan? Saya kalau bersyair, cikgu, saya takutkan tak habis. Okey, so dia ada banyak irama sebenarnya. Dandan Setia kan, Siti Zubaidah, Selindang Delima, semua ada. Dodoi pun ada kan. Kalau kita nak iramakan syair ni pun boleh juga. Tersebut pula suatu perkataan, Raja Malbari empunya kerajaan. Sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak, tiada terkian. Okey, itu adalah irama Dandan Setia. Okey. Okey. Dan seterusnya, resam hidup manusia, pantun Dukrat, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Lain dulang, lain kakinya, lain orang, lain hatinya. Kita biasa dengar kan pantun ni kan. Okey. Jadi soalannya ialah bandingkan 2 bentuk yang terdapat dalam kedua-dua petikan puisi tradisional tersebut. Okey, untuk format baru mulai 2021 yang menekankan KSSM, ya, tidak lagi menggunakan perkataan ciri untuk puisi, tapi digunakan bentuk. Okey. Jadi bila murid-murid dia tahu tentang perkataan bentuk tu, dia dah ingat dah dalam kepala dia. Okey, bentuk mestilah ada 6. Okey, rangkap,
Okey, tapi Cikgu Mai dia ajar macam ni. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Wah, ini mudah. turun-menurun daripada Cikgu Saloma kepada saya. Daripada masa saya dekat Tan 5 lagi. Okey, jadi cikgu tu dah ajar saya macam tu. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Rangkap, baris, perkataan, suku kata, rima dan keseluruhan. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Senang Sampai sangat, sekarang cikgu. saya boleh ingat. Daripada darjah 5, sekarang dah umur 50 tahun kan. Dah lama saya bawa benda tu kan. Dan saya turunkan kepada murid-murid cikgu kat situ. Okey. Jadi ini adalah dua bentuk. Jawapan contohnya ialah yang pertama, syair 100 siti mempunyai satu rangkap, manakala pantun resam hidup manusia mempunyai 2 rangkap. Okey, sebab ini adalah bandingkan, jadi jawapan dia mahal sikit, ya. Okey, jawapan mahal, jadi ada 2 markah kat situ, tak perlu satu-satulah. Okey, dan syair 100 siti mempunyai 4 baris serangkap, manakala pantun resam hidup manusia mempunyai 2 baris serangkap. Okey, jadi itu 2 markah juga. Jadi maksimum 4 markah untuk 2 bentuk yang dibandingkan. Bandingkan kedua-dua bentuk tu. Okey. Baik. Okey, itu dia tadi penerangan oleh Cikgu Maizura berkenaan dengan bagaimana untuk menganalisis elemen sastra dalam karya puisi tradisional dan puisi moden. Didik TV KPM